Saat saya membuka dompet istri saya tanpa berpikir panjang, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Bungkusan berkilat yang mencurigakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kondom. Kenapa benda ini ada di sini? Adakah dia ada lelaki lain di belakang saya? Dalam saat yang bercampur baur antara kemarahan dan kekeliruan, saya mengambil sebatang jarum kecil dan menebuk lubang yang sangat halus pada bungkusannya. Sila tekan butang langgan, saya akan kongsikan sebuah kisah yang menyentuh hati. Kisah pun bermula. Pada suatu petang di hujung tahun, Azman, 46 tahun, pulang ke rumah seperti biasa dan sedang melonggarkan tali lehernya. Waktu untuk mengakhiri rutin harian ini sentiasa menjadi saat yang paling tenang baginya. Di ruang tamu, istrinya Faridah sedang menyelesaikan kerja mencuci pinggan mangkuk selepas makan malam, dan televisyen pula sedang menyiarkan berita malam. "Abang, boleh tolong ambilkan kad saya tak?" "Ada dalam beg tangan," kata Faridah dari dapur sambil mengeringkan tangannya yang basah. Jika hari biasa, Azman hanya akan menghulurkannya tanpa banyak soal, tetapi hari ini, entah kenapa dia merasakan ada sedikit ketegangan dalam suara istrinya. "Awak kata di mana tadi?" "Ada dalam dompet, di bahagian dalam. Saya nak hantar duit belanja untuk Aina." Azman meninjau ke dalam beg tangan kulit hitam milik istrinya dan mengeluarkan dompetnya. Sepanjang 20 tahun perkawinan mereka, jarang sekali dia menyelongkar dompet istrinya. Faridah sentiasa menguruskan perbelanjaan rumah dengan teliti, dan Azman meletakkan kepercayaan penuh kepadanya. Ketika membuka dompet untuk mencari kad, dia perasan dompet itu kelihatan lebih tebal daripada biasa. Di celah-celah kad kredit dan kad mata ganjaran, terselit beberapa keping resit. Kebanyakannya adalah dari pasar raya atau farmasi, tetapi di antaranya, beberapa resit dari kafe yang tidak pernah Azman dengar menarik perhatiannya. Peliknya, bila masa Faridah pergi ke tempat-tempat macam ni, Azman meneliti resit-resit itu dengan lebih dekat. Ia bukan dari kafe biasa di kawasan perumahan mereka, tetapi dari kafe-kafe di pusat bandar Kuala Lumpur, dan semuanya dicetak pada waktu petang. Tertanya-tanya jika istrinya ada urusan penting di bandar, dia memeriksa tarikhnya, minggu lepas dan 2 minggu lepas. Ketika tangannya menyeluk lebih dalam ke dalam dompet untuk mencari kad, hujung jarinya tersentuh sesuatu yang kecil dan segi 4 sama. Pada mulanya, dia menyangka ia ubat atau gula-gula, tetapi apabila dikeluarkan, ia adalah sesuatu yang langsung tidak dijangka. Ia adalah kondom. Novos Osmon terhenti seketika. Sambil merenung bungkusan kecil di tangannya, dia seakan-akan hilang pijakan pada realiti. Walaupun benda itu jelas di depan matanya, dia sukar untuk mempercayainya. Apa yang lebih mengejutkan, ia bukan satu. Apabila dia meninjau poket kecil di bahagian dalam dompet, ada satu lagi bungkusan yang sama. Apa benda nih? Azman berbisik sendirian sambil meletakkan semula barang itu ke dalam dompet. Namun, tangannya menggeletar dengan teruk. Sepanjang 46 tahun hidupnya, dia tidak pernah bermimpi akan berdepan dengan situasi seperti ini. Tawa istrinya yang kedengaran dari ruang tamu tiba-tiba terasa asing. Raut wajah Faridah yang sedang ketawa sendirian menonton televisi kelihatan berbeza dari biasa. Seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu, atau seseorang yang sedang tenggelam dalam pikiran lain. "Abang, dah jumpa kadnya?" Suara Faridah kedengaran dari dapur. Selalunya dia akan menjawab dengan selamba. Tetapi hari ini kerongkongnya terasa tersekat, suaranya tidak mahu keluar. "Ya." Sekejap, Azman memaksa suaranya keluar sambil mengeluarkan kad itu. Namun, di dalam kepalanya, pelbagai pikiran mula berkecamuk. Kenapa ada benda seperti itu dalam dompet istrinya? Sejak bila dia membawanya? Dan untuk digunakan dengan siapa? "Terima kasih," kata Faridah sambil menghampiri dan mengambil kad itu. Ketika itu, Azman memerhatikan riak wajah istrinya dengan teliti. Dia bimbang jika Faridah perasan dia telah menyelongkar dompetnya. Tetapi Faridah kelihatan seperti biasa. "Saya nak hantar duit belanja untuk Aina." "Berapa agaknya ya?" Macam biasa sajalah, kan?" Jawaban Azman lebih acuh tak acuh berbanding biasa. Selalunya, dia akan bertanya macam-macam tentang perbelanjaan anak perempuannya, tetapi hari ini dia langsung tidak dapat menumpukan perhatian. Faridah perasan reaksi aneh suaminya dan menunjukkan riak wajah bimbang. "Abang, kenapa nih? Ada apa-apa jadi di pejabat ke?" "Tak ada apa-apa, tak ada apa-apalah." Azman duduk di sofa dan memandang televisi, tetapi apa yang ditayangkan langsung tidak masuk ke dalam pikirannya. Pikirannya terus berputar pada benda yang ditemuinya di dalam dompet istrinya. Setelah lebih 20 tahun berkahwin,
Mereka tidak merancang untuk menambah anak, dan tidak pernah ada situasi yang memerlukan penggunaan alat pencegah kehamilan. Hubungan intim antara Asman dan Faridah sendiri sudah banyak berkurangan sejak kelahiran Aina. Jadi, kenapa istrinya membawa benda seperti itu? Tiba-tiba, kenangan tentang ayahnya terlintas di pikiran. Asman masih ingat dengan jelas kejutan pada hari ibunya menangis sambil memberitahu bahwa ayahnya mempunyai perempuan lain. Ketika itu, ibunya menunjukkan resit hotel yang dijumpai di dalam poket ayahnya sambil menangis. Takkanlah rumah tangga aku pun jadi macam ni? Asman menggelengkan kepalanya, coba mengusir pikiran itu. Dia mahu percaya bahwa Faridah bukan orang seperti itu. Istri yang telah hidup bersamanya lebih 20 tahun tanpa sebarang syakwa sangka. Namun, sebaik sahaja benih keraguan mula bercambah di hatinya, segalanya mula kelihatan berbeza. Kebelakangan ini, istrinya nampaknya lebih kerap keluar. Dia akan berkata mahu berjumpa kawan-kawan atau pergi ke pasar raya, tetapi seringkali dia keluar lebih lama dari biasa. Dan Faridah juga semakin kerap melihat telepon pintarnya, perkara itu juga mengganggu pikiran Asman. Dulu, dia lebih banyak menonton TV atau membaca buku, tetapi akhir-akhir ini, dia asyik menatap teleponnya. Seolah-olah sedang berbalas message dengan seseorang. "Abang, saya masuk tidur dululah ya," kata Faridah sambil menguap. Nampaknya dia masuk tidur lebih awal dari biasa. Yalah," Asman menjawab sambil memerhatikan belakang tubuh istrinya dengan teliti. Dia mencari jika ada sesuatu yang berbeza. Faridah kelihatan seperti biasa, mengemas meja solek dan menukar pakaian tidur, tetapi bagi Asman, segalanya kelihatan mencurigakan. Melihat istrinya masuk ke bilik tidur, hati Asman menjadi resah. Adakah benar istrinya ada lelaki lain? Ataukah dia yang terlalu sensitif? Asman duduk sendirian di ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya untuk masa yang lama. Mencurigai istri sendiri adalah satu perkara yang menyakitkan, tetapi dia tidak boleh membiarkannya begitu sahaja. "Aku kena pastikan." Asman menguatkan tekadnya dan bangun perlahan-lahan. Dia memutuskan untuk memeriksa dompet itu sekali lagi semasa istrinya tidur. Dia menyelinap masuk ke dalam bilik tidur. Faridah sudah pun nyenyak tidur. Sambil mendengar bunyi nafasnya yang teratur, Asman berhati-hati mendekati beg tangan istrinya. Apabila dia membuka dompet itu semula, barang-barang itu masih ada di tempatnya. Asman teragak-agak seketika sebelum mengambil sebatang jarum kecil. Dengan berhati-hati agar tidak merosakkan bungkusan itu, dia menebuk satu lubang yang sangat kecil. Kalau dia masih gunakannya juga, masa itu barulah Asman tahu apa yang dilakukannya itu salah. Namun, pada saat itu, kenangan masa kecilnya kembali menghantui. Wajah ibunya yang menangis pada hari ayahnya kantoi curang dan meninggalkan rumah terbayang di depan mata. "Aku takkan jadi macam ayah." Azam itu telah menjadi seperti satu obsesi, yang kini membawanya kepada tindakan bodoh ini. Setelah meletakkan semula dompet itu seperti sedia kala, Asman baring di katil tetapi tidak dapat melelapkan mata. Sambil merenung siling, pelbagai bayangan melintas di pikirannya. Adakah benar istrinya ada lelaki lain? Sejak bila hubungan itu bermula, keesokan paginya, Asman terjaga lebih awal dari biasa. Dia mahu memerhatikan tingkah laku istrinya dengan lebih teliti. Faridah sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Membancuh kopi, membakar roti, dan menggoreng telur di dalam kuali, tiada apa yang kelihatan berbeza dari biasa. Tetapi di mata Asman, segalanya kelihatan mencurigakan. "Abang, awal bangun hari ini." Teriaga. Faridah menghulurkan secawan kopi sambil memerhatikan wajah suaminya. Asman kelihatan lebih muram dari biasa. "Abang tak sihat ke?" Muka nampak pucat. "Tak apa, cuma tak cukup tidur." Asman menghirup kopinya sambil terus memerhatikan istrinya. Cara Faridah merapikan rambut di depan cermin, cara dia memakai gincu, cara dia memilih pakaian dengan lebih teliti dari biasa, semuanya kelihatan berbeza. "Awak nak keluar ke hari ini?" Asman bertanya dengan berhati-hati. "Tak adalah. Ingat nak ke pasar raya saja." Jawaban Faridah kedengaran biasa, tetapi Asman tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Terutamanya apabila dia melihat istrinya memeriksa dompet semasa mengemas beg tangan, jantungnya berdebar-debar, risau jika Faridah perasan dompet itu telah disentuh. "Saya pergi kerja dulu." "Baiklah, hati-hati." Selalunya mereka akan bersalaman di pintu, tetapi hari ini Asman keluar dahulu sambil terus memerhatikan reaksi istrinya. Faridah menghantarnya seperti biasa, tetapi di mata Asman, riak wajahnya kelihatan seperti seseorang yang lega. Di dalam LRT menuju ke pejabat,
pikiran Asman hanya tertumpu pada istrinya. Adakah dia akan berjumpa seseorang selepas aku keluar? Adakah dia benar-benar akan menggunakan kondom itu? Tiba di pejabat, sukar untuknya menumpukan perhatian pada kerja. Walaupun sedang berbual dengan rekan sekerja, pikirannya sering melayang. Azman, kau kenapa hari ini? Termenung saja, tegur Kamal, rekan sekerjanya di sebelah. Tak ada apa, cuma tak cukup tidur. Ada masalah di rumah ke? Dah beberapa hari aku tengok kau macam nih. Mendengar kata-kata rakannya, Azman sadar bahwa dia memang tidak dapat menumpukan perhatian pada kerja sejak kebelakangan ini. Sejak syakwa sangka terhadap isterinya bermula, semua kerja terasa tidak menjadi. Waktu makan tengah hari, Azman membuat keputusan. Dia tidak boleh terus-menerus hidup dalam keraguan, dia perlu mencari bukti yang kukuh. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Azman mula memerhatikan setiap gerak-geri istrinya dengan lebih teliti. Dan beberapa hari berlalu, dia menemui lebih banyak perkara yang mencurigakan. Setiap tindakan kecil istrinya yang selalunya diabaikan, kini terasa aneh. Pada malam Selasa, ketika Azman pulang dari kerja, dia mendapati Faridah sedang bercakap di telepon di dapur. Suaranya lebih perlahan dari biasa, dan sebaik sahaja mendengar Azman masuk, dia tergesa-gesa menamatkan panggilan. Cakap dengan siapa tuh? Tanya Azman sambil melonggarkan tali lehernya. Oh, dengan kawan, Mak Suzy, tak ada apa-apa yang penting. Jawaban Faridah kedengaran semula jadi, tetapi bagi Azman, dia kelihatan sedikit gelabah. Selalunya, Faridah akan bercerita panjang lebar tentang perbualannya dengan kawan, tetapi hari ini dia seolah-olah mahu mengelak. Oh ya, ada apa-apa cerita istimewa ke? Tak adalah. Tanya kabar saja. Azman meneliti riak wajah istrinya. Faridah kelihatan sedikit tegang, tetapi sukar untuk dikatakan dengan pasti. Semasa makan malam, Azman terus memerhatikan tingkah laku istrinya. Cara Faridah meletakkan teleponnya terbalik di atas meja, dan setiap kali ada notifikasi message, dia akan memeriksanya secara sembunyi. Semua itu kelihatan berbeza dari biasa. Banyaknya message masuk sekarang. Kawan-kawan dalam grup WhatsApp tuh, asik berbual, jawab Faridah sambil tersenyum. Tetapi bagi Azman, senyuman itu kelihatan janggal. Setahunya, Faridah tidak begitu mengambil peduli tentang sembang berkumpulan. Keesokan paginya, Azman sengaja keluar dari rumah 30 menit lebih lewat. Dia mahu memerhatikan tingkah laku istrinya lebih lama. Sebaik sahaja Azman keluar, Faridah terus membuat panggilan telepon. Azman membuka sedikit pintu depan dan mendengar istrinya bercakap dengan suara yang lebih berhati-hati dari biasa. Sekarang oke tak? Pasal benda yang kita bual semalam tuh. Azman mahu mendengar lebih lanjut, tetapi dia benar-benar perlu pergi jika tidak mahu terlambat. Dengan hati yang berat, dia berangkat ke pejabat. Pada waktu makan tengah hari, Azman menelepon ke rumah. Ini adalah sesuatu yang jarang dilakukannya, tetapi hari ini dia ingin tahu apa yang istrinya sedang buat. Halo? Faridah, abang nih, awak buat apa? Abang, kenapa tiba-tiba telepon? Tak ada apa-apa kan? Suara Faridah kedengaran sedikit cemas. Tak ada apa, saja tanya. Awak ada di rumah? Ya, ada di rumah. Tengah lipat kain. Okelah, jumpa nanti. Selepas menamatkan panggilan, Azman berasa aneh. Suara istrinya kedengaran tegang dan seolah-olah mahu cepat-cepat menyelesaikan sesuatu. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Azman terhidu bau minyak wangi yang asing pada Faridah. Ia berbeza dari minyak wangi yang biasa digunakannya. Baunya lebih kuat. Beli minyak wangi baru ke? Oh, yang nih, kawan hadiahkan. Faridah menjawab dengan selamba, tetapi bagi Azman, jawaban itu kedengaran seperti sudah disiapkan terlebih dahulu. Pada hujung minggu, Faridah berkata dia mahu berjumpa dengan kawan-kawannya yang sudah lama tidak bertemu. Jumpa di mana? Di sebuah kafe di Bangsar. Dah lama tak jumpa, mungkin balik lewat sikit. Mendengar kata-kata itu, Azman teringat akan resit-resit yang dilihatnya di dompet istrinya beberapa hari lalu. Antaranya, ada resit dari kafe di sekitar Bangsar. Agak-agak pukul berapa balik? Entahlah. Mungkin kami makan malam sekali, jadi dalam pukul 9 atau 10 malam agaknya. Jika hari biasa, dia hanya akan berkata, bersenang-senanglah, tetapi hari ini hatinya tidak tenang. Melihat Faridah bersiap-siap untuk keluar, dia kelihatan lebih teliti dari biasa. Dia mencoba beberapa helai baju dan solekannya juga lebih tebal dari biasa. Untuk perjumpaan dengan kawan-kawan, rasanya terlalu bersungguh-sungguh. Saya pergi dulu ya, makan malam di luar,
jadi abang makan seorang ya? Hati-hati. Asman memerhatikan dari tingkap istrinya keluar. Langkah Faridah lebih laju dari biasa, dan dia kerap memeriksa teleponnya sambil berjalan. Ditinggalkan sendirian di rumah, Asman berasa resah dan meninjau bilik istrinya. Di atas meja solek, lebih banyak alat solek bersepah dari biasa, dan di dalam almari, beberapa helai pakaian terjatuh di lantai. Jelas sekali ada kesan dia berpikir panjang untuk memilih sesuatu. Dia membuka laci dan menemui beberapa lagi resit yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Semuanya dari counter kosmetik di sebuah pusat beli belah, dan jumlahnya agak besar. Asman langsung tidak tahu bila istrinya membeli semua ini. Mungkin untuk berjumpa seseorang. Sebaik sahaja pikiran itu terlintas, Asman menggelengkan kepalanya. Tanpa bukti yang kukuh, adakah wajar dia terus menaruh syakwa sangka? Sehingga pukul 8 malam, tiada sebarang berita dari Faridah. Selalunya, jika dia akan pulang lewat, dia akan menelepon terlebih dahulu, tetapi hari ini tiada panggilan. Asman beberapa kali berpikir untuk meneleponnya, tetapi dia menahan diri, bimbang jika Faridah akan sadar bahwa dia sedang dicurigai. Pada pukul 9.30 malam, barulah Faridah pulang. Lewat kira-kira 30 menit dari biasa. Maaf lambat. Kawan-kawan dah lama tak jumpa, tak sedar masa berlalu. Suara Faridah lebih ceria dari biasa, tetapi bagi Asman, ia kedengaran dibuat-buat. Seronok? Ya, dah lama sangat tak jumpa, banyak cerita. Sambil mendengar jawaban istrinya, Asman meneliti penampilan Faridah. Solekan sedikit pudar, dan rambutnya lebih kusut dari biasa. Tetapi anehnya, bau minyak wanginya terasa lebih kuat. Kawan-kawan yang mana? Kawan-kawan sekolah menengah. Dah lama betul tak jumpa. Asman mahu bertanya lebih lanjut, tetapi dia berhenti karena tidak mahu kelihatan seperti terlalu menyiasat. Namun, di dalam hatinya, syakwa sangka semakin membesar. Pada hari Isnin berikutnya, Asman berdepan dengan situasi yang tidak dijangka di pejabat. Semasa makan tengah hari bersama rakan-rakan sekerja di sebuah restoran, dia terdengar perbualan dari meja sebelah. Zaman sekarang nih, ramai betul istri orang curang, terutamanya yang umur 40-an. Betul tuh, kat apartemen aku pun ada seorang macam tuh, kabarnya jumpa lelaki muda senyap-senyap. Mendengar perbualan itu, jantung Asman berdegup kencang. Pikirannya terlintas, adakah istrinya juga berada dalam situasi yang sama? Pada sebelah petang, Kamal datang menghampirinya. Asman, muka kau nampak teruk betul lah. Ada masalah di rumah ke? Tak adalah, cuma penat sikit. Ada masalah dengan istri ke? Zaman sekarang nih, banyak betul dengar pasangan berumur bercerai. Kata-kata Kamal membuatkan Asman semakin resah. Adakah keadaannya sudah kelihatan aneh di mata orang lain? Bukan macam tuh, saya betul-betul penat. Namun, di dalam hati Asman, syakwa sangkanya hampir menjadi satu kepastian. Terutamanya setiap kali Faridah menunjukkan tingkah laku yang berbeza dari biasa, keraguannya semakin memuncak. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Asman ternampak Faridah sedang menghantar message teks di teleponnya. Dia menaip dengan lebih fokus dari biasa, dan apabila Asman mendekat, dia tergesa-gesa menyembunyikan skrinnya. Hantar message pada siapa tuh? Oh, pada Aina. Tanya sama ada duit belanja dah dapat ke belum. Tetapi, pada skrin yang Asman sempat lihat sekilas, nama yang terpapar bukan nama anak perempuannya. Dia tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi rasanya seperti nama seorang lelaki. Malam itu, Asman berpura-pura mahu ke tandas dan coba memeriksa telepon Faridah. Tetapi, berbeza dari biasa, istrinya meletakkan telepon di bawah bantalnya sebelum tidur, jadi dia tidak dapat memeriksanya. Beberapa hari berlalu, syakwa sangka Asman mula membentuk satu gambaran yang lebih jelas. Setelah memerhatikan corak tingkah laku istrinya, dia mendapati Faridah akan keluar sendirian 2 atau 3 kali seminggu, dan setiap kali dia akan bersiap dengan lebih teliti dari biasa. Terutamanya pada hari Kamis dan Jumat, dia kerap keluar dengan alasan berjumpa kawan atau ke pasar raya. Tetapi apabila pulang dari pasar raya, barang yang dibeli tidak banyak, dan apabila pulang dari berjumpa kawan, dia akan pulang lebih lewat dari biasa. Perkara yang paling aneh ialah rekod penggunaan kad kreditnya. Apabila Asman memeriksa melalui perbankan dalam talian, terdapat beberapa transaksi di kafe atau restoran di kawasan yang jarang dikunjungi, dan kebanyakannya dibuat pada waktu makan tengah hari atau petang. Adakah benar-benar? Asman kini merasakan ia bukan lagi sekadar syakwa sangka. Terlalu banyak petunjuk yang menuding ke arah yang sama. Namun, dia masih tidak mempunyai bukti yang kukuh.
Dan beberapa hari kemudian, Asman menyaksikan satu detik yang menentukan. Hari itu, dia makan tengah hari lebih awal dari biasa dan sedang berjalan-jalan di sekitar pejabat, apabila dia secara tidak sengaja terserempak dengan istrinya. Faridah tidak sendirian. Dia sedang berjalan di depan sebuah kafe bersama seorang lelaki muda, kelihatan dalam lingkungan lewat 20-an. Penampilan mereka tidak kelihatan seperti kenalan biasa. Ada suasana mesra di antara mereka. Asman bersembunyi dan memerhatikan mereka. Istrinya dan lelaki itu masuk ke dalam kafe dan duduk berhadapan di meja tepi tingkap. Dari jauh, kelihatan mereka sedang berbual dengan serius. Siapa lelaki itu? Sejak bila mereka berjumpa, di dalam hati Asman, kemarahan dan rasa dikhianati membuak-buak serentak. Sukar untuk menerima hakikat bahwa istri yang telah hidup bersamanya lebih 20 tahun telah menipunya dan berjumpa dengan lelaki lain. Namun, Asman tidak boleh meluru masuk ke sana. Mungkin dia salah lihat, dan dia tidak mau bertindak terburu-buru. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Asman coba berlagak seperti biasa. Tetapi pandangannya terhadap istrinya sudah berubah sama sekali. Awak buat apa hari ini? Tak ada apa-apa. Rehat di rumah, lepas tu pergi pasar raya. Mendengar jawaban Faridah, Asman yakin istrinya sedang berbohong. Dan kini, ia bukan lagi siakwasangka, tetapi satu hakikat. Malam itu, Asman tidak dapat tidur dan terus berpikir. Apa yang perlu dia lakukan sekarang, dan bagaimana cara untuk mengesahkan kebenaran. Dan dia takut jika kondom yang ditemuinya di dalam dompet beberapa hari lalu benar-benar akan digunakan. Lebih seminggu berlalu, Asman memerhatikan tingkah laku istrinya dengan lebih terperinci. Bayangan Faridah bersama lelaki muda di kafe itu tidak hilang dari pikirannya. Sejak hari itu, segalanya kelihatan jelas baginya. Pada petang Kamis, Asman mendapat peluang untuk pulang awal dari kerja. Disebabkan satu mesyuarat yang dibatalkan secara tiba-tiba, dia dapat pulang 2 jam lebih awal dari biasa. Asman memutuskan untuk menggunakan peluang ini bagi memastikan sama ada istrinya benar-benar ada di rumah. Setibanya di rumah, dia membuka pintu depan dengan senyap. Suasana di dalam rumah sangat sunyi. Selalunya akan kedengaran bunyi TV atau bunyi memasak, tetapi hari ini tiada sebarang bunyi. Faridah, abang dah balik. Asman memanggil dengan kuat, tetapi tiada jawaban. Dia memeriksa semua bilik, istrinya tiada di rumah. Namun, di pintu depan, kasut keluar Faridah masih ada di situ. Hanya selipar yang biasa dipakainya ke pasar raya yang tiada. Asman coba menelepon istrinya. Hello? Suara Faridah kedengaran sedikit cemas. Faridah, awak di mana? Tak ada di rumah. Abang. Kenapa balik awal sangat? Saya ada di pasar raya. Pasar raya? Pasar raya mana? Pasar raya dekat rumah nih. Kejap lagi saya balik. Selepas menamatkan panggilan, Asman memeriksa jam. Pukul 3.30 petang. Agak awal untuk waktu Faridah ke pasar raya. Setengah jam kemudian, Faridah pulang ke rumah. Di tangannya hanya ada satu beg plastik kecil. Terlalu sedikit untuk seseorang yang berada di pasar raya selama 2 jam. Beli apa? Oh, susu dengan roti sikit. Faridah meletakkan beg itu di dapur sambil menjawab. Tetapi bagi Asman, ada sesuatu yang tidak kena. Berbeza dari biasa apabila pulang dari pasar raya, rambutnya sedikit kusut dan solekannya sedikit pudar. Jumpa sesiapa ke di pasar raya? Lama betul. Tak adalah. Saja tengok-tengok barang, tak sedar masa berlalu. Asman meneliti riak wajah istrinya. Faridah kelihatan sedikit tegang, dan dia seolah-olah coba mengelak dari bertentang mata dengan Asman. Malam itu, Faridah kurang bercakap dari biasa. Semasa makan malam, dia asik memeriksa teleponnya, dan kadang-kadang kelihatan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Awak ada apa-apa yang dirisaukan ke? Asman bertanya dengan berhati-hati. Tak adalah. Tak ada apa-apa, cuma penat sikit. Tetapi jawaban Faridah tidak menenangkan Asman, malah, ia membuatnya lebih curiga. Keesokan harinya, Jumat, Asman sengaja melalui kawasan rumahnya pada waktu makan tengah hari. Dia mahu memastikan sama ada istrinya benar-benar ada di rumah. Sambil lalu di depan rumah, dia menjeling ke tingkap, lampu ruang tamu padam. Selalunya pada waktu ini dia berada di rumah. Asman memutuskan untuk menunggu sebentar di kafe berdekatan. Dia mahu melihat jika istrinya pulang dari mana-mana. Setelah menunggu kira-kira 30 menit, Faridah benar-benar muncul. Dan kali ini, dia tidak sendirian. Dia sedang berjalan bersama lelaki muda yang sama. Jantung Asman berdegup kencang sambil memerhatikan mereka.
Faridah dan lelaki itu berpisah tidak jauh dari rumah, tetapi sebelum berpisah, mereka kelihatan sedang berbual dengan serius. Terutamanya apabila lelaki itu memegang tangan Faridah sambil berkata sesuatu dengan bersungguh-sungguh, ia amat mengejutkan Asman. Dan Faridah juga mengangguk, seolah-olah bersetuju dengan sesuatu. Jadi, tekaan aku betul. Asman tidak sanggup melihat lagi dan meninggalkan tempat itu. Rasanya seperti telah menyaksikan bukti yang terlalu jelas. Dan hatinya menjadi resah. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Asman coba berlagak seperti biasa, tetapi bayangan yang dilihatnya pada waktu makan tengah hari terus bermain di pikirannya. Hari ini duduk rumah saja? Iya. Tak ada apa-apa, rehat di rumah. Satu lagi pembohongan. Asman kini yakin. Isterinya sedang menipunya dan berjumpa dengan lelaki lain. Pada hujung minggu, Asman menjadi lebih sensitif. Setiap tingkah laku Faridah kelihatan mencurigakan, dan terutamanya setiap kali melihatnya menyentuh telepon, dia tertanya-tanya dengan siapa istrinya sedang berhubung. Pada petang Sabtu, Faridah berkata mau keluar lagi. Nak kemana? Jumpa kawan. Mungkin balik lewat malam nih. Kawan yang mana? Kawan sekolah menengah. Asman tidak lagi percaya dengan kata-kata istrinya. Dia yakin Faridah akan berjumpa dengan lelaki muda itu. Setelah Faridah keluar, Asman menghabiskan masa di rumah dengan perasaan resah. Semakin dia berpikir tentang apa yang istrinya sedang lakukan dan dengan siapa dia bersama, semakin dia marah. Sekitar pukul 8 malam, Asman tidak dapat menahan diri dan menelepon Faridah. Awak di mana? Dengan kawan-kawan di restoran. Kenapa? Bila nak balik? Dalam sejam lagi agaknya. Selepas menamatkan panggilan, Asman semakin yakin, ada nada menyembunyikan sesuatu dalam suara istrinya. 1,5 jam kemudian, Faridah pulang ke rumah. Solekan lebih tebal dari biasa, dan pakaian yang dipakainya berbeza dari pagi tadi. Tukar baju ke? Tadi singgah rumah kawan sekejap, pinjam baju dia. Makanan tertumpah. Satu lagi alasan. Bagi Asman, semua kata-kata isterinya kini kedengaran seperti pembohongan. Malam itu, selepas Faridah tidur, Asman dengan berhati-hati memeriksa semula dompet istrinya. Dia mahu melihat sama ada kondom yang telah ditebuknya beberapa hari lalu masih ada di situ. Apabila membuka dompet, kondom itu masih ada, tetapi kedudukannya kelihatan sedikit berubah. Dan beberapa resit baru telah ditambah. Antaranya ada resit yang kelihatan seperti dari kedai serbaneka berhampiran sebuah motel. Sekarang dah pasti, Asman berbisik di dalam hati. Dia pikir tiada lagi ruang untuk keraguan. Pada hari Isnin berikutnya, Asman tidak dapat menumpukan perhatian pada kerja. Rakan-rakannya mula perasan ada sesuatu yang tidak kena sehingga dia sering termenung. Asman, kau betul-betul oke ke? Dah beberapa hari kau pelik, tanya Kamal dengan risau. Aku oke. Kumapenat sikit. Namun, di dalam hati Asman, kemarahan dan rasa dikhianati terus membuak. Terutamanya, sukar untuk menerima hakikat bahwa istri yang dipercayainya selama lebih 20 tahun telah menipunya. Pada waktu makan tengah hari, Asman berjalan sendirian di taman sambil berpikir, apa yang perlu dia lakukan sekarang, dan bagaimana cara untuk bercakap dengan istrinya. Aku kena tanya terus, dia tidak boleh terus memerhatikan sahaja. Namun, Asman mahu mendapatkan bukti yang lebih kukuh. Dia bimbang jika dia menyoal tanpa bukti, istrinya akan menafikannya. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Asman memerhatikan tingkah laku Faridah dengan lebih teliti. Cara istrinya tersenyum melihat telepon, cara dia merapikan rambut di depan cermin, cara dia memilih pakaian dengan lebih teliti, semuanya dianggap kerana lelaki lain. Esok awak ada nak keluar ke? Asman bertanya dengan berhati-hati. Belum tahu lagi. Kenapa? Saja tanya. Sambil mendengar jawaban Faridah, Asman merancang sesuatu. Esok, dia akan sengaja pulang awal dan mengekori istrinya. Keesokan harinya, Selasa, Asman memohon untuk pulang awal selepas waktu makan tengah hari. Dia memberi alasan ada urusan pribadi dan meninggalkan pejabat pada pukul 2 petang. Setelah menunggu di sekitar rumah, Faridah benar-benar keluar sekitar pukul 3 petang. Penampilannya yang lebih rapi dari biasa kelihatan seperti bukti yang kukuh bagi Asman. Asman mengekori istrinya dari jauh. Faridah menaiki LRT menuju ke arah pusat bandar. Arah yang berbeza dari tempat yang biasa dikunjunginya. Setelah turun di stesen berhampiran KLCC, Faridah masuk ke sebuah kafe. Asman memerhatikan dari seberang jalan. Kira-kira 10 menit kemudian, lelaki muda itu benar-benar muncul.
Seperti yang dijangka oleh Asman, mereka berdua duduk berhadapan di dalam kafe dan mula berbual dengan serius. Asman mendekati kafe untuk memerhatikan mereka dengan lebih dekat. Kelihatan Faridah sedang meminta sesuatu dengan bersungguh-sungguh kepada lelaki itu, dan lelaki itu mengangguk seolah-olah bersetuju. Terutamanya apabila Faridah memegang tangan lelaki itu sambil mengucapkan terima kasih, Asman tidak dapat menahan diri lagi. Namun, dia tidak boleh meluru masuk ke sana. Situasi itu terlalu mengejutkan sehingga pikirannya menjadi kosong. Kira-kira sejam kemudian, mereka berdua keluar dari kafe, dan kelihatan seperti sedang berjalan menuju ke arah sebuah hotel berdekatan. Asman tidak sanggup melihat lagi dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Asman duduk di sofa dan termenung untuk masa yang lama. Sukar untuk menerima hakikat bahwa istri yang telah hidup bersamanya lebih 20 tahun benar-benar mengkhianatinya. Sekarang dah betul-betul pasti. Bukan syakwa sangka lagi. Asman berbisik sendirian sambil menahan kemarahannya. Tetapi pada masa yang sama, dia juga merasakan kesedihan dan pengkhianatan yang mendalam. Sekitar pukul 11 malam, Faridah pulang ke rumah. Dia memberi salam, saya dah balik dengan riak wajah seperti biasa, tetapi bagi Asman, segalanya kelihatan palsu. Awak dari mana? Yumpa kawan. Kawan yang mana? Kawan lama. Asman tidak bertanya lagi. Jelas sekali istrinya tidak akan memberitahu kebenaran. Malam itu, Asman tidak dapat tidur. Bayangan yang dilihatnya hari itu terus bermain di pikirannya. Ime istrinya memegang tangan lelaki lain, dan ime mereka berjalan bersama menuju ke arah hotel, semuanya masih jelas dalam ingatannya. Asman pikir dia perlu membuat keputusan. Dia tidak boleh membiarkan situasi ini berterusan. Tetapi dia masih tidak pasti bagaimana cara untuk mendekatinya. Dia memutuskan untuk memerhatikan beberapa hari lagi, dan selepas mendapatkan bukti yang lebih kukuh, barulah dia akan bercakap dengan istrinya. Dan sehingga itu, dia akan berlagak seperti biasa dan menunggu. Tetapi di dalam hati Asman, dia sudah merasakan segalanya telah berakhir. Dia tidak pernah bermimpi perkawinan selama 20 tahun akan berakhir seperti ini. 2 minggu berlalu, keyakinan Asman semakin kukuh. Pemandangan yang dilihatnya ketika mengekori istrinya tidak hilang dari pikirannya. Terutamanya imej Faridah berjalan bersama lelaki muda itu ke arah hotel terasa seperti bukti yang muktamat bagi Asman. Pada petang Rabu, apabila Asman pulang dari kerja, Faridah sedang melihat teleponnya dengan riak wajah yang serius. Dia kelihatan lebih fokus dari biasa. Dan sebaik sahaja mendengar Asman masuk, dia tergesa-gesa membalikkan teleponnya. Ada panggilan penting kah? Tanya Asman sambil melonggarkan tali lehernya. Tak adalah. Tak ada apa-apa. Tetapi jawaban Faridah lebih janggal dari biasa. Jelas sekali ada sesuatu yang mahu disembunyikannya. Semasa makan malam, Faridah kelihatan risau tentang teleponnya. Apabila ada notifikasi message, Faridah terkejut dan memeriksa teleponnya, yang kelihatan sangat mencurigakan bagi Asman. Tari siapa tuh? Oh, Aina. Faridah menjawab, tetapi pada skrin yang Asman sempat lihat sekilas, nama yang terpapar bukan nama anak perempuannya. Rasanya seperti nama seorang lelaki, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Malam itu, semasa Faridah mandi, Asman terasa mahu memeriksa telepon istrinya. Tetapi, berbeza dari biasa, Faridah membawa teleponnya ke dalam bilik mandi, jadi dia tidak berpeluang. Keesokan harinya, petang Kamis, Asman sekali lagi dapat pulang awal dari kerja. Satu mesyuarat penting dibatalkan, membolehkannya pulang kira-kira sejam lebih awal. Dalam perjalanan pulang, Asman memutuskan untuk tidak memberitahu istrinya terlebih dahulu. Dia mahu memastikan sama ada Faridah benar-benar ada di rumah. Apabila dia membuka pintu depan dengan senyap, dia terdengar suara Faridah dari dalam rumah. Dia seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang di telepon. Tak boleh buat macam tuh. Bahaya betul. Suara Faridah kedengaran lebih mendesak dan bimbang dari biasa. Tak, jangan sekali-kali. Jangan sampai jadi lagi macam tuh. Asman berhati-hati mendekati ruang tamu dan mencuri dengar perbualan istrinya. Faham, kan? Kena betul-betul hati-hati. Kalau orang lain tahu, habis kita. Pada saat itu, Asman yakin. Dia pikir istrinya sedang meneruskan hubungan sulit dengan lelaki muda itu, dan sekarang sedang membincangkan hal itu. Apabila Asman sengaja membuat bunyi bising di pintu depan, Faridah tergesa-gesa menamatkan panggilan. Abang. Kenapa balik awal sangat? Wajah Faridah jelas kelihatan cemas. Mesyuarat batal. Cakap dengan siapa tuh? Oh, dengan kawan saja. Macam bincang benda serius saja. Tak ada apa-apa. Kawan tuh ada masalah sikit.
Asman meneliti riak wajah istrinya. Faridah kelihatan sangat tegang, dan dia seolah-olah coba mengelak dari bertentang mata dengan Asman. Malam itu, semasa Faridah ke tandas, Asman coba memeriksa telepon istrinya. Tetapi skrinnya dikunci, jadi dia tidak dapat melihat kandungannya. Faridah yang selalunya tidak mengunci teleponnya, sejak bila dia menjadi begitu prihatin tentang privasi? Pagi Jumat, Faridah bangun lebih awal dari biasa dan bersiap untuk keluar. Solekan lebih tebal dari biasa, dan dia mencoba beberapa helai baju, kelihatan sangat teliti. "Nak kemana hari ini?" tanya Asman. "Jumpa kawan. Ada benda penting nak bincang." "Kawan yang mana?" "Kawan lama." Jawaban Faridah masih samar-samar. Bagi Asman, semua kata-kata istrinya kini kedengaran seperti pembohongan. "Bila nak balik?" "Mungkin lewat malam. Makan malam di luar saja." Setelah Faridah keluar, masa yang dihabiskan sendirian di rumah terasa sangat sukar bagi Asman. Semakin dia berpikir tentang dengan siapa istrinya bersama dan apa yang sedang dilakukannya, semakin dia marah. Pada sebelah petang, Asman tidak dapat menahan diri dan menelepon Faridah. "Awak di mana sekarang?" "Dengan kawan di kafe." "Kafe mana?" "Kafe di Bangsar." "Kenapa nih? Ada apa-apa ke?" Suara Faridah kedengaran sedikit jengkel. Selalunya, dia akan menjawab dengan ramah jika suaminya menelepon, tetapi hari ini dia seolah-olah tidak suka diganggu. "Tak ada apa saja," tanya. Selepas menamatkan panggilan, Asman semakin yakin. Dia pikir istrinya sedang bersama lelaki itu dan menganggap panggilannya sebagai satu gangguan. Lewat pukul 9 malam barulah Faridah pulang. Bagi Asman, semua itu adalah bukti bahwa dia telah menghabiskan masa dengan lelaki lain. Lewatnya, "Maaf, kawan tuh banyak masalah, lama berbual." "Masalah apa?" "Hal pribadi. Tak penting pun." Asman tidak bertanya lagi. Jelas sekali istrinya tidak akan memberitahu kebenaran. Pada hujung minggu, tekanan Asman semakin menjadi-jadi. Walaupun bersama Faridah, pikirannya sering melayang, dan setiap tingkah laku istrinya kelihatan mencurigakan. Pada petang Sabtu, Faridah berkata mahu keluar lagi. "Jumpa kawan lagi?" "Ya. Ada cerita yang tak habis lagi hari itu." Kali ini, Asman berpikir untuk mengekori istrinya lagi, tetapi dia berhenti karena tidak mau kelihatan terlalu jelas mencurigai. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menunggu di rumah dan melihat bila Faridah akan pulang. Sejam selepas Faridah keluar, Asman meninjau bilik istrinya. Apabila membuka laci solek, dia menemui beberapa barang yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Gincu dan minyak wangi baru, serta sebuah kotak hadiah kecil yang dibalut dengan kertas pembalut yang mewah. Asman membuka kotak hadiah itu, di dalamnya ada seutas rantai leher yang cantik. Apa nih? Bila dia beli benda nih, Asman meneliti rantai itu. Ia kelihatan agak mahal, bukan hadiah daripadanya, dan terlalu mahal untuk dibeli oleh Faridah sendiri. Jangan-jangan hadiah dari lelaki tuh? Pikiran itu membuatkan Asman berang. Menerima hadiah dari lelaki lain dan dengan selamba membawanya pulang dan menyembunyikannya, ia adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Asman meletakkan semula rantai itu dan keluar ke ruang tamu, tetapi hatinya semakin resah. Sekitar pukul 8 malam, Faridah pulang, dan kali ini dia memakai baju baru. Berbeza sama sekali dari gaya pakaian yang dipakainya pagi tadi. Asman kini yakin semua kata-kata istrinya adalah pembohongan. Malam itu, selepas Faridah tidur, Asman memeriksa semula dompet istrinya. Dia mahu melihat keadaan kondom yang telah ditebuknya beberapa hari lalu. Apabila membuka dompet, sebungkus kondom telah hilang. Asalnya ada 2, kini tinggal 1. Dan bungkusan yang tinggal itu kelihatan sedikit berbeza. Dia dah guna. Asman terkejut. Kini, ia bukan lagi siakwasangka, tetapi satu hakikat yang pasti. Istrinya benar-benar mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Jika kondom yang ditebuk itu telah digunakan, pasti akan timbul masalah. Tetapi tiada sebarang perubahan pada istrinya. Adakah dia masih belum tahu? Pada hari Isnin berikutnya, Asman langsung tidak dapat menumpukan perhatian pada kerja. Perkara yang ditemuinya pada hujung minggu membuatkan pikirannya kusut. "Asman, kau betul-betul oke ke? Muka kau pucat lesi," kata seorang rakan sekerja dengan risau. "Aku oke. Cuma penat sikit." Tetapi keadaan Asman semakin teruk. Dia tidak dapat tidur malam dan selera makannya hilang, menyebabkan berat badannya menurun. Pada waktu makan tengah hari, Asman berjalan sendirian di taman sambil berpikir. Dia benar-benar tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Adakah dia perlu bercakap terus dengan istrinya?
Atau menunggu sehingga mendapat bukti yang lebih kukuh? Ketika itu, telepon bimbit Azman menerima satu message teks. Ia dari Faridah. "Abang, malam ini ada perkara penting nak bincang. Tolong balik awal ya." Membaca message itu, jantung Azman berdebar-debar. Adakah istrinya mahu mendedahkan segalanya, atau mahu meminta cerai? Nampaknya masanya dah tiba. Azman menguatkan tekadnya dan kembali ke pejabat. Malam ini, segalanya akan diputuskan. Tetapi pada masa yang sama, dia juga berasa takut. Adakah perkawinan selama 20 tahun benar-benar akan berakhir, dan bagaimana dia akan meneruskan hidup selepas ini? Sepanjang petang itu, Azman hanya melihat jam, menunggu waktu pulang. Dia tertanya-tanya apa yang akan dikatakan oleh istrinya, sambil berasa takut. Apabila waktu pulang tiba, Azman tergesa-gesa pulang ke rumah. Dia menguatkan hatinya, berpikir bahwa malam ini semua kebenaran akan terungkap. Sebelum tiba di rumah, Azman berhenti sejenak dan menarik nafas dalam-dalam. Rasanya seperti dia akan mengadakan perbualan terakhir dengan istrinya. Apapun yang jadi, aku kena terima dengan tenang. Azman bertekad dan membuka pintu depan. Tetapi, situasi yang menantinya sama sekali berbeza dari apa yang dijangkanya. Selepas sebulan memerhati, syakwasangka Azman kini telah menjadi satu keyakinan yang tidak berbelah bahagi. Setelah menerima message dari Faridah yang mengatakan ada perkara penting untuk dibincangkan, pelbagai pikiran melintas di benaknya dalam perjalanan pulang. Apabila membuka pintu depan, Faridah sedang menunggu di ruang tamu. Riak wajahnya lebih serius dari biasa. "Abang dah balik. Terima kasih sebab balik awal. Awak kata ada perkara penting nak bincang?" Azman menguatkan hatinya dan duduk di sofa. Rasanya seperti masanya telah tiba untuk istrinya mengakui segalanya. "Sebenarnya, saya nak bincang pasal Aina." "Aina?" Azman sedikit terkejut dengan kata-kata yang berbeza dari jangkaannya. Dia sudah bersedia untuk mendengar pengakuan curang istrinya, tetapi tiba-tiba nama anak perempuannya pula yang disebut. Sejak kebelakangan ini, Aina nampak macam ada masalah. Mungkin dia susah nak sesuaikan diri dengan kehidupan di universiti. "Oh ya? Dia tak ada cakap apa-apa pun. Mak tengok pun tahu dia macam ada masalah. Saya fikir, apa kata kita jumpa dia dan berbual?" Mendengar penjelasan Faridah, Azman berasa kecewa. Masalah penting mereka berdua tidak disebut, sebaliknya hanya cerita tentang anak. "Kalau macam tuh, hujung minggu nih kita panggil Aina makan sama-sama." "Bagus juga tuh." Perbualan itu berakhir di situ. Tiada pengakuan atau perbincangan serius yang diharapkan oleh Azman. Sebaliknya, Faridah seperti biasa pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Azman berasa hampa. Dia pikir istrinya masih menyembunyikan segalanya. Dan dia semakin marah karena merasakan Faridah menggunakan anak sebagai alasan untuk mengelak. Keesokan harinya, Selasa, Azman sukar untuk menumpukan perhatian di pejabat. Perbualan dengan Faridah malam semalam masih mengganggu pikirannya. Pada waktu makan tengah hari, Kamal datang menghampirinya. "Azman, kau pelik betulah sejak kebelakangan nih. Ada masalah besar di rumah ke? Masalah apa?" "Tak adalah. Dah beberapa hari kau nampak murung. Hubungan dengan istri tak baik ke?" Mendengar kata-kata Kamal, Azman tersentak. Keadaannya sudah sampai ke tahap boleh dilihat oleh orang lain. "Bukan macam tuh. Zaman sekarang nih, banyak betul masalah pasangan berumur. Kat apartemen aku saja, dah ada 1-2 pasangan bercerai. Terutamanya perempuan, lagi bermasalah. Lepas anak dah besar, tiba-tiba jadi bebas. Ada juga yang berkawan dengan lelaki muda." Mendengar kata-kata Kamal, dada Azman terasa sesak. Rasanya seperti sedang menceritakan keadaannya sendiri. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Azman memerhatikan tingkah laku Faridah dengan lebih teliti. Setiap kali istrinya memeriksa telepon, melihat cermin, atau bersiap untuk keluar, semuanya dianggap kerana lelaki lain. Pada petang Rabu, Azman sekali lagi pulang awal. Kali ini, dia sengaja tidak memberitahu istrinya terlebih dahulu dan terus pulang. Setibanya di depan rumah, dia melihat sepasang kasut asing di pintu depan. Kasut lelaki. Jantung Azman berdegup kencang. Dia membuka pintu depan dengan senyap dan terdengar suara Faridah dari ruang tamu. Dia seolah-olah sedang berbual dengan seseorang. "Risau betul. Kalau jadi lagi macam nih, macam mana?" "Tak apa, Puan. Saya akan lebih berhati-hati." Itu suara lelaki muda. Lelaki yang sama dilihat oleh Azman di kafe beberapa hari lalu. Azman berhati-hati mendekati ruang tamu. Dia mengintai dari celah pintu. Faridah dan lelaki itu sedang duduk bersebelahan di sofa. "Ini kali terakhir.
Tak boleh jadi lagi. Suara Faridah kedengaran mendesak. Baik, Puan. Saya betul-betul minta maaf. Lelaki itu menundukkan kepalanya, seolah-olah meminta maaf. Asman tidak dapat menahan diri lagi, dan masuk ke ruang tamu. Apa yang kamu berdua buat nih? Kemunculan Asman yang tiba-tiba mengejutkan Faridah dan lelaki itu. Abang, kenapa balik awal sangat? Wajah Faridah menjadi pucat. Saya balik dulu, Puan. Lelaki muda itu tergesa-gesa bangun dan memberi salam. Dia tidak berani bertentang mata dengan Asman dan hanya menundukkan kepalanya. Tunggu sekejap. Awak siapa? Tanya Asman dengan tajam. Kawan saja, jawab Faridah tergesa-gesa. Kawan macam mana sampai datang ke rumah kita dan bincang apa? Tak ada apa-apa. Dia cuma minta nasihat sikit. Bukan saya tak nak beritahu awak, tapi saya tak boleh cakap lagi sebab Aina. Tolonglah, tunggu sekejap. Asman memandang kedua-duanya silih berganti, kemarahannya membuak. Berani betul membawa lelaki itu pulang ke rumah. Nasihat apa yang sampai kena bincang di rumah kita? Hal pribadi, tak penting pun. Faridah coba mengelak dari pandangan tajam suaminya. Lelaki itu tidak tahan lagi dan tergesa-gesa memakai kasutnya dan keluar. Asman mahu menahannya, tetapi Faridah menghalangnya. Abang, jangan salah faham. Betul, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa? Bawa lelaki lain masuk rumah, duduk berdua, itu tak ada apa-apa? Suara Asman semakin meninggi. Dia datang sebab perlukan bantuan. Jangan pikir yang bukan-bukan. Bantuan? Bantuan apa yang sampai kena datang ke rumah? Faridah tidak dapat menjawab. Dia seolah-olah mahu berkata sesuatu, tetapi akhirnya dia hanya mendiamkan diri. Malam itu, suasana di antara Asman dan Faridah menjadi dingin. Semasa makan malam, hampir tiada perbualan, dan semasa menonton TV, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Betul awak tak ada sembunyikan apa-apa? Tanya Asman untuk kali terakhir. Ya. Betul, tak ada apa-apa. Faridah masih mengulangi jawaban yang sama. Malam itu, Asman tidak dapat tidur. Bayangan yang dilihatnya hari itu terus bermain di pikirannya. Hakikat bahwa istrinya berduaan dengan lelaki itu di rumah. Dan riak wajah cemas mereka apabila dia muncul, semuanya adalah bukti yang jelas. Sejak hari Kamis, hubungan antara Asman dan Faridah menjadi lebih janggal. Perbualan harian yang selalunya semula jadi kini berkurangan, dan mereka mula berhati-hati dalam setiap tindakan. Asman sukar untuk menumpukan perhatian di pejabat. Keadaannya menjadi begitu teruk sehingga rakan-rakannya risau. Asman, pergilah ke hospital, muka kau dah kuning. Aku oke. Tetapi Asman langsung tidak oke. Dia tidak dapat tidur malam dan selera makannya hilang, menyebabkan berat badannya menurun dengan banyak. Pada petang Jumat, apabila Asman pulang ke rumah, Faridah sedang bersiap untuk keluar lagi. Nak kemana? Jumpa kawan. Kawan yang mana? Kawan lama. Asman tidak bertanya lagi. Jelas sekali istrinya tidak akan memberitahu kebenaran. Setelah Faridah keluar, Asman duduk sendirian di rumah sambil berpikir. Rasanya seperti masanya telah tiba untuk membuat keputusan. Apabila dia memeriksa semula dompet istrinya, semua kondom telah hilang, dan beberapa resit kad kredit baru telah ditambah. Kebanyakannya dari tempat berhampiran motel atau hotel. Sekarang dah pasti. Asman berbisik di dalam hati. Dia pikir tiada lagi ruang untuk keraguan. Pada hujung minggu, Aina pulang ke rumah. Melihat anak perempuannya yang sudah lama tidak berjumpa, Asman berasa gembira, tetapi pada masa yang sama hatinya resah. Ayah, nampak kurus sikit sekarang. Ayah oke ke? Ayah sibuk sikit. Mak pun pelik sikit sekarang. Ayah dengan mak ada masalah ke? Mendengar kata-kata Aina, Asman terkejut. Nampaknya anaknya juga merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tak ada apa-apalah. Jangan risau. Tetapi Aina terus menunjukkan riak wajah curiga. Suasana ibu bapaknya kelihatan berbeza dari biasa. Mak asik keluar, ayah pula asik duduk rumah. Betul ke? Tak ada apa-apa? Betul, tak ada apa-apa. Kau tumpukan saja pada pelajaran. Asman tidak mahu anaknya risau dan berpura-pura semuanya baik-baik sahaja. Tetapi di dalam hatinya, dia sudah merasakan segalanya telah berakhir. Malam itu, selepas Aina pulang, Asman memutuskan untuk mengadakan perbualan terakhir dengan Faridah. Dia tidak boleh membiarkan situasi ini berterusan. Faridah, kita perlu bincang serius. Bincang apa? Awak pun tahu, kan? Ada masalah antara kita. Faridah teragak-agak seketika sebelum mengangguk. Ya, saya tahu. Tapi sekarang,
Sekarang saya tak boleh cakap lagi. Sampai bila awak nak sembunyikan? Saya akan beritahu tak lama lagi. Tolong tunggu sekejap saja lagi. Mendengar jawaban istrinya, Asman semakin yakin. Jelas sekali Faridah sedang merancang sesuatu yang besar. Mungkin mahu meminta cerai, atau mungkin merancang untuk pergi bersama lelaki itu. Baiklah, tapi saya tak boleh tunggu lama. Terima kasih. Saya janji akan beritahu segalanya tak lama lagi. Malam itu, Asman tidak dapat tidur nyenyak. Pikiran bahwa perkawinan selama 20 tahun akan berakhir membuatkan hatinya berat. Tetapi pada masa yang sama, dia juga berpikir mungkin dia akan berasa lega jika segalanya berakhir. Beberapa hari berlalu, Asman menjadi lebih sensitif. Setiap tingkah laku Faridah mengganggunya, dan masa yang dihabiskan di rumah terasa menyiksakan. Dan akhirnya, saat itu tiba. Saat di mana Asman tidak dapat menahan diri lagi dan melepaskan segalanya. Selepas mempunyai keyakinan yang cukup, hati Asman telah sampai pada satu kesimpulan. Namun, di dalam hati Faridah, kebimbangan yang sama sekali berbeza sedang melanda. Kebenaran yang tidak diketahui oleh Asman, dan dilema tentang bila dan bagaimana untuk memberitahunya. Pada petang Selasa, Faridah duduk sendirian di rumah, tenggelam dalam pikirannya. Sejak kebelakangan ini, pandangan suaminya menjadi tajam, dan nada suaranya juga berbeza. Dia dapat merasakan suaminya sedang mencurigai sesuatu, tetapi dia masih belum boleh memberitahunya. Teleponnya berdering. Ia adalah Amir. Assalamualaikum, Mak Cik. Waalaikumsalam, Amir. Kamu oke? Makam mana sekarang? Terima kasih sebab bertanya. Tapi, Pak Cik macam pandang saya pelik saja. Dia salah faham ke? Faridah mengeluh. Nampaknya Amir juga merasakan pandangan Asman. Mungkin juga, Mak Cik minta maaf. Tak apa, Mak Cik. Tapi, apa kata kita beritahu Aina sekarang? Rasanya dah tak boleh sembunyi lagi. Iya, patutnya macam tu. Mak Cik akan beritahu dia tak lama lagi. Selepas menamatkan panggilan, Faridah tenggelam dalam kebimbangan yang mendalam. Perkara yang dimulakan untuk melindungi anaknya, Aina, kini merosakkan hubungannya dengan suaminya pula. Apabila Asman pulang awal dari kerja, Faridah masih duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Ada apa-apa yang dirisaukan ke? Tanya Asman, tetapi Faridah sukar untuk menjawab. Tak ada apa-apa, cuma banyak fikir. Awak pelik betulah sekarang. Macam ada sembunyikan sesuatu. Mendengar kata-kata Asman, hati Faridah sakit. Memang benar ada sesuatu yang disembunyikannya, tetapi ia sama sekali berbeza dari apa yang difikirkan oleh suaminya. Abang akan tahu tak lama lagi. Tak lama lagi? Bila? Tolong tunggu sekejap saja lagi. Saya janji akan beritahu segalanya. Mendengar kata-kata Faridah, Asman semakin yakin. Jelas sekali istrinya sedang bersedia untuk menyelesaikan urusannya dengan lelaki itu atau meminta cerai. Malam itu, Faridah menelepon Aina. Rasanya seperti dia tidak boleh menangguhkannya lagi. Aina, Mak nih. Ya, Mak. Ada apa? Hujung minggu nih boleh balik tak? Ayah dengan Mak ada perkara penting nak bincang. Perkara penting? Perkara apa, Mak? Suara Aina kedengaran cemas. Susah nak cakap dalam telepon. Boleh datang ya? Baiklah. Tapi Mak dengan ayah tak gaduh, kan? Mendengar kata-kata anaknya, hati Faridah semakin berat. Nampaknya Aina juga sudah merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tak apa, jangan risau. Tetapi Faridah sendiri tidak pasti sama ada semuanya akan baik-baik sahaja. Pada petang Rabu, Faridah berjumpa dengan Amir lagi. Kali ini, mereka berjumpa di tempat yang lebih jauh, bukan di sekitar rumah. Mak Cik nampak penat sangat. Ya, sikit. Rasanya Mak Cik kena beritahu segalanya pada Aina. Itu yang terbaik, Mak Cik. Aina pun berhak tahu. Amir memegang tangan Faridah dengan erat untuk menenangkannya. Terima kasih banyak sebab tolong saya, Mak Cik. Kalau bukan sebab Mak Cik, saya mungkin dah buat kesilapan besar. Tak apa, bukan salah kamu. Keadaan masa tu yang macam tu. Tapi saya yang dah susahkan Aina. Itu salah saya. Faridah berasa kasihan melihat penyesalan yang tulus dari Amir. Pikiran bahwa budak yang baik ini hampir berpisah dengan Aina karena satu kesilapan membuatkan hatinya sesak. Sekarang kena betul-betul hati-hati. Aina tuh budak baik. Saya tahu. Lepas nih, takkan jadi lagi macam tuh? Ketika mereka sedang berbual, Faridah merasakan seperti ada seseorang sedang memerhatikan mereka dari belakang. Apabila dia menoleh, Asman sedang berdiri dari jauh. Alamak, hati Faridah luluh. Nampaknya suaminya sekali lagi menyaksikan pertemuan mereka.
Apabila mata mereka bertentang, Asman terus pergi. Tetapi riak wajahnya dingin dan keras. Makcik oke ke? Muka nampak pucat. Oke, tak apa. Tapi Amir, ini kali terakhir. Rasanya kita tak boleh jumpa lagi. Baik, Makcik. Terima kasih banyak-banyak. Selepas berpisah dengan Amir, Faridah pulang ke rumah dengan langkah yang berat. Dia takut dengan riak wajah suaminya apabila menyambutnya. Apabila masuk ke rumah, Asman sedang duduk di ruang tamu membaca surat kabar. Tetapi dia tidak kelihatan seperti sedang membaca. Dia hanya merenung sesuatu. Saya dah balik, sapa Faridah dengan berhati-hati. Jawaban Asman pendek dan dingin. Saya siapkan makan malam ya. Tak payah. Tak ada selera. Jika hari biasa, Faridah akan memujuknya, tetapi hari ini dia juga tidak berdaya untuk berkata apa-apa. Malam itu, hampir tiada perbualan di antara mereka. Semasa menonton TV, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri, dan suasana terasa tegang. Apabila malam menjelang, Faridah memberanikan diri untuk bercakap. Abang betul-betul salah faham. Salah faham apa? Saya jumpa dia tuh. Bukan hubungan macam yang abang pikirkan. Habis tuh, apa? Suara Asman dingin dan tajam. Faridah teragak-agak. Adakah dia perlu memberitahu segalanya sekarang? Tetapi dia masih belum bercakap dengan Aina, dan dia tidak pasti adakah wajar untuk memberitahu Asman terlebih dahulu. Sekarang saya tak boleh cakap. Tapi betul, bukan macam yang abang fikirkan. Awak tak tahu pun apa yang saya fikirkan, macam mana awak boleh cakap macam tuh? Soalan balas Asman membuatkan Faridah terdiam. Pokoknya, abang salah faham. Saya akan jelaskan segalanya tak lama lagi. Sampai bila awak nak kakap makam tuh? Hujung minggu nih Aina balik dan saya akan ceritakan segalanya. Asman tidak menjawab lagi. Tetapi di dalam hatinya, dia berpikir, akhirnya, segalanya akan berakhir. Pada hari Kamis, Faridah duduk sendirian di rumah, berdialog dengan dirinya sendiri. Apa yang patut aku buat? Niat aku nak lindungi Aina, tapi sekarang seluruh keluarga jadi porak-peranda. Hati Faridah berbelah bahagi. Naluri seorang ibu untuk melindungi anaknya bertembung dengan rasa bersalah terhadap suaminya. Dia tahu Asman salah faham, tetapi jika dia memberitahu sekarang, Aina mungkin akan lebih tertekan. Tapi dia juga tidak boleh terus menyembunyikannya. Faridah mengeluh panjang. Apapun pilihan yang dibuatnya, pasti ada yang akan terluka. Teleponnya berbunyi, message dari Aina. Mak, hujung minggu nih Aina balik. Tapi, apa sebenarnya perkara penting tuh? Aina risau sangat. Membaca message anaknya, Faridah hampir menangis. Dia masih belum memberitahu apa-apa, tetapi Aina sudah pun risau. Semua nih untuk Aina, tapi akhirnya Aina yang paling susah hati. Malam itu, apabila Asman pulang, Faridah telah menenangkan pikirannya. Abang, duduklah. Ada benda saya nak cakap. Apa dia? Duduklah dulu. Asman duduk di sofa dan memandang istrinya. Rasanya seperti Faridah akan mengakui segalanya. Pertama sekali, saya nak minta maaf. Maaf sebab dah susahkan abang. Tapi apa yang saya buat, semuanya untuk keluarga kita. Terutamanya untuk Aina. Mendengar kata-kata Faridah, Asman semakin yakin. Jelas sekali istrinya mahu meminta cerai dan menggunakan anak sebagai alasan. Sebab Aina? Ya, sebab Aina. Tapi saya tak boleh jelaskan dengan terperinci sekarang. Hujung minggu nih Aina balik, dan saya akan ceritakan segalanya. Jadi, sampai masa tuh, keadaan akan terus macam nih? Maaf. Saya betul-betul minta maaf. Faridah menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tetapi permohonan maaf itu hanya menguatkan lagi keyakinan Asman. Malam itu, mereka berbaring di katil yang sama, tetapi pikiran mereka jauh berbeza. Asman berpikir, akhirnya, hujung minggu nih segalanya akan berakhir. Perkawinan 20 tahun berakhir macam nih saja. Faridah pula berpikir, kalau aku beritahu segalanya hujung minggu nih, adakah Asman akan faham, dan macam mana pula Aina akan terima? Pada petang Jumat, Faridah menelepon Aina lagi. Aina, esok bila dah sampai, ayah dengan Mak akan bincang sama-sama. Baiklah. Tapi Mak, boleh tak bagi clue sikit apa sebenarnya? Faridah teragak-agak. Adakah lebih baik memberitahu terlebih dahulu, atau berjumpa dan bercakap terus? Pasal Amir. Amir? Kenapa dengan Amir? Suara Aina kedengaran cemas. Susah nak cakap dalam telepon. Esok kita bincang. Baiklah. Selepas menamatkan panggilan, Faridah mengeluh. Esok,
semua kebenaran akan terungkap dan barulah semua salah faham ini akan selesai. Tetapi pada masa yang sama, dia juga takut. Dia tidak dapat meramalkan reaksi Asman selepas mengetahui kebenaran dan bagaimana hubungan keluarga mereka akan menjadi. Malam itu, sebelum tidur, Faridah berpikir untuk kali terakhir. Adakah pilihan aku nih betul? Niat nak lindungi Aina, tapi akhirnya menyusahkan seluruh keluarga. Tetapi kini, tiada jalan untuk berpatah balik. Esok, segalanya akan terungkap, dan selepas itu, mereka perlu memulakan lembaran baru. Asman juga sedang menunggu hari esok. Dia berpikir akhirnya dia akan mendengar semua kebenaran, dan dia menguatkan hatinya. Sebelum kejadian itu, jika difikirkan kembali, segalanya bermula pada suatu malam 2 bulan lalu. Malam di mana Faridah sedang mencuci pinggan dan menerima panggilan cemas dari Aina. "Ma, boleh cakap sekarang?" Suara Aina kedengaran bergetar, tidak seperti biasa. Jelas sekali ada sesuatu yang serius telah berlaku. "Boleh? Kenapa? Ada apa?" Nanti Aina telepon bila mak seorang. "Ayah tak ada dekat situ, kan?" Mendengar kata-kata anaknya, hati Faridah luluh. Cerita yang tidak boleh didengari oleh Asman. Apa sebenarnya yang telah berlaku? "Ayah ada di ruang tamu. Mak seorang di dapur." "Cakaplah, Mak." Suara Aina kedengaran bercampur dengan tangisan. "Aina ada masalah besar." "Masalah apa? Kenapa nih?" Aina rasa. Aina mengandung. Mendengar kata-kata itu, pikiran Faridah menjadi kosong. Anak perempuannya yang baru tahun pertama di university, mengandung? "Apa? Aina, jangan bergurau." "Betul, Mak. Dah lebih seminggu Aina tak datang bulan." Aina takut sangat. Faridah hampir terlepas pinggan di tangannya. Mujur dia cepat sedar dan meletakkannya dengan berhati-hati di sinki. "Aina, bertenang. Bertenang dulu, dan cerita perlahan-lahan." "Mak, macam mana nih? Kalau ayah tahu, habislah Aina." Aina mula menangis teresak-esak di telepon. Faridah juga hampir menangis, tetapi dia perlu kuat di hadapan anaknya. "Kita kena pastikan dulu." "Mungkin sebab stres." "Aina ada dengan Amir?" "Ya, sekali. Sekali saja." Tapi Mas Satu. Aina tidak dapat meneruskan kata-katanya. "Mas Satu apa? Tak berhati-hati? Amirka tetak apa?" "Mak, Aina bodoh sangat." Faridah mengeluh panjang. Dia mau memarahi anaknya, tetapi sekarang bukan masanya. "Baiklah. Kita kena pastikan dulu. Esok kita pergi klinik. Mak temankan." "Betul ke, Mak?" "Mestilah, jangan risau." "Terima kasih, Mak. Tapi, jangan beritahu ayah, ya? Tolonglah." Faridah kenal sangat dengan perangai suaminya, Azman. Jika dia tahu anaknya mengandung, Azman pasti akan terkejut besar dan memarahi Amir. "Baiklah, biar kita saja yang tahu buat Masani." Keesokan harinya, Sabtu, Faridah menemani Aina ke sebuah klinik swasta. Sepanjang menunggu keputusan, hati Faridah berdebar-debar. Mujur, keputusannya negatif. Ia hanya disebabkan oleh stres dan gaya hidup yang tidak teratur. Syukurlah. Faridah menghela nafas lega. Tetapi Aina masih kelihatan murung. "Mak," Aina rasa bodoh sangat. Macam mana boleh tak fikir langsung? Benda dah jadi. Lepas nih. Hati-hati. Tak tahu nak cakap apa pada Amir. Dia pun risau sangat. Mendengar kata-kata anaknya, Faridah mula terfikir tentang Amir. Teman lelaki Aina, yang masih belum diperkenalkan kepada Asman. "Amir tuh budak macam mana?" "Dia baik. 2 tahun lebih tua dari Aina, tahun ketiga di university. Dia layan Aina baik sangat." "Jadi, hubungan kamu berdua tak terjejas sebab hal nih?" "Tak, malah, Amir rasa lebih bertanggung jawab. Sebab tuh Aina lagi rasa bersalah." Selepas keluar dari klinik, Faridah dan Aina duduk di sebuah kafe yang sunyi dan berbual dengan serius. "Aina, apa kata ambil peluang nih untuk kenalkan Amir pada ayah?" Aina takutlah. Tak tahu ayah akan macam mana. Lambat laun ayah akan tahu juga. Lebih baik kenalkan awal-awal. Aina berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Bagi Aina masa sikit lagi. Aina belum bersedia. Sejak hari itu, Faridah berpikir apa yang boleh dilakukannya untuk anaknya. Dan beberapa hari kemudian, Aina meneleponnya lagi. "Mak, Amir kata Aina kena dapatkan pendidikan yang betul." "Pendidikan apa?" "Pendidikan seks. Sebab kali ini jadi macam nih sebab kami jahil sangat, jadi kena tahu betul-betul." Faridah bersetuju dengan kata-kata Amir. Walaupun anaknya sudah dewasa, masih banyak perkara yang tidak diketahuinya. "Betul kata Amir tuh, Ma akan tolong." Beberapa hari kemudian,
Faridah pergi ke sebuah klinik kesehatan. Dia terdengar ada kaunseling pendidikan seks untuk golongan muda. Di klinik itu, pelbagai kaedah pencegahan kehamilan diterangkan, dan mereka juga memberikan alat pencegah kehamilan secara percuma. Faridah mengambil beberapa keping kondom untuk anaknya dan menyimpannya di dalam beg tangan. Nak bagi terus pada Aina, segan pula. Faridah berpikir, jika dia memberikannya terus, pasti akan janggal. Tapi jika tidak diberi, dia risau pula. Akhirnya, Faridah memutuskan untuk menyimpannya di dalam dompetnya sendiri. Dia bercadang untuk memberikannya kepada anaknya apabila tiba masanya. Ketika itu, Amir sendiri yang menghubunginya. Assalamualaikum, Makcik. Saya Amir, kawan lelaki Aina. Waalaikumsalam, Amir. Makcik ada dengar cerita pasal kamu dari Aina. Saya betul-betul minta maaf pasal hal itu. Sepatutnya saya lebih berhati-hati. Suara Amir kedengaran tulus menyesal. Benda dah jadi, lepas nih, hati-hati. Kalau Makcik ada masa, boleh tak kita jumpa sekejap? Saya nak minta maaf secara berdepan. Faridah dapat merasakan keikhlasan Amir. Jadi, dia bersetuju untuk berjumpa. Kali pertama berjumpa dengan Amir, Faridah mendapat tanggapan yang baik. Dia seorang pemuda yang sopan dan serius. Makcik, saya betul-betul minta maaf. Sepatutnya saya lebih melindungi Aina. Amir, jangan salahkan diri sangat. Kamu berdua masih muda. Lepas nih, saya janji akan lebih berhati-hati, dan saya akan jaga Aina dengan baik. Mendengar kata-kata Amir, Faridah merasakan budak ini benar-benar menyayangi Aina. Terima kasih, tolong jaga Aina baik-baik. Sejak itu, Amir sering menghubungi Faridah. Dia mau berbincang tentang hubungannya dengan Aina dan perancangan masa depan. Saya nak kawin dengan Aina lepas dah dapat kerja nanti. Dah pikir sampai ke situ ya? Ya, saya serius. Tapi, saya masih belum jumpa ayah Aina. Ayah dia tuh, garang sikit. Faridah terfikir tentang perangai suaminya. Asman sangat sayangkan Aina, tetapi pada masa yang sama, dia sangat melindungi, jadi mungkin sukar untuk menerima teman lelaki anaknya dengan mudah. Pertemuan dengan Amir berterusan. Kebanyakannya membincangkan kebimbangan tentang Aina atau perancangan masa depan. Faridah semakin percaya bahwa Amir adalah budak yang baik. Tetapi ada satu masalah. Dia tidak boleh memberitahu Asman tentang pertemuan ini. Karena Aina masih belum bersedia untuk memperkenalkan teman lelakinya kepada ayahnya. Pacik macam curiga dengan saya saja. Suatu hari, Amir berkata dengan risau. Apa? Baruni terserempak dekat kawasan rumah, riak muka Pakcik pelik sikit. Dia pikir saya orang tak baik ke? Faridah juga perasan pandangan Asman menjadi dingin sejak kebelakangan ini. Dia seolah-olah mencurigai sesuatu. Mungkin juga. Amir, rasanya kita kena lebih berhati-hati bila berjumpa. Baik Makcik, saya tak nak susahkan Makcik, tetapi kesusahan itu sudah pun bermula. Asman semakin mencurigai Faridah, dan Faridah pula terseksa karena tidak dapat menjelaskan salah faham itu. Aku kena suruh Aina cepat-cepat beritahu. Faridah fikir dia tidak boleh menangguhkannya lagi. Jika keadaan ini berterusan, hubungan keluarga mereka akan rosak. Tetapi Aina masih teragak-agak. Mak, tunggulah sekejap lagi. Bila hubungan Aina dengan Amir dah lebih stabil, Aina akan kenalkan. Aina, sebab kamu, keadaan di rumah dah jadi pelik. Ayah dah mula fikir yang bukan-bukan pasal Mak. Betul ke? Ayah cakap apa? Dia tak cakap terus terang, tapi suasana dah tak macam dulu. Barulah Aina sedar betapa seriusnya keadaan. Mau kan Aina, Mak? Sebab Aina, tak apa. Tapi sekarang, kamu kena buat keputusan. Tak boleh tangguh lagi. Baiklah. Hujung minggu nih, Aina balik dan beritahu ayah. Nampaknya Aina akhirnya membuat keputusan. Faridah menghela nafas lega. Tetapi pada masa yang sama, dia juga risau. Dia tidak pasti bagaimana reaksi Asman, dan adakah salah faham selama ini akan dapat diselesaikan. Aku kena beritahu segalanya. Asman pasti akan faham bila tahu kebenarannya. Faridah bertekad, tetapi dia masih berasa cemas. Adakah semua yang berlaku selama ini dapat dijelaskan dengan baik kepada Asman? Dan adakah hubungan keluarga mereka akan kembali seperti sedia kala? Tetapi dia tidak boleh menangguhkannya lagi. Hujung minggu ini, masanya telah tiba untuk mendedahkan semua kebenaran. Kini, tibalah saat kebenaran diungkapkan. Pada petang Sabtu, Aina tiba di rumah. Riak wajahnya lebih muram dari biasa, seolah-olah memikul beban yang berat. Ayah, Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dah sampai. Mesti penat kan? Asman menyambut anaknya dengan mesra, tetapi di satu sudut hatinya, dia berdebar-debar menanti apa yang akan dikatakan oleh istrinya. Aina, mandi dulu, lepas tu kita bincang sama-sama. Apabila Faridah berkata begitu, suasana di ruang tamu sudah pun terasa berat. Semasa makan malam, ketiga-tiganya kurang bercakap. Aina asyik memerhatikan riak wajah ibu bapanya, manakala Asman dan Faridah tenggelam dalam pikiran masing-masing. Baiklah, kita bincang sekarang. Faridah memulakan perbualan. Asman berpikir masanya telah tiba dan menguatkan hatinya. Bincang apa, Mak? Tanya Aina dengan berhati-hati. Pertama sekali, Mak nak minta maaf pada ayah. Faridah memandang Asman dan berkata, selama ni, Mak tahu tindakan Mak buat abang salah faham. Maafkan saya, tapi ada sebabnya. Asman mendengar kata-kata istrinya dan berpikir, akhirnya, dia mengaku. Aina, rasanya kamu yang kena mulakan. Apabila Faridah memandang anaknya, Aina menundukkan kepalanya. Ayah, Aina ada kawan lelaki. Mendengar kata-kata itu, Asman merasakan perbualan itu menuju ke arah yang tidak dijangka. Kawan lelaki? Ya, nama dia Amir. Dia tahun ketiga di university, 2 tahun lebih tua dari Aina. Asman sedikit terkejut. Dia menjangkakan pengakuan curang isterinya, tetapi tiba-tiba cerita tentang teman lelaki anaknya pula yang keluar. Oh ya, sejak bila kamu berdua berkawan? Dah 6 bulan. Kenapa tak beritahu selama ni? Suara Asman kedengaran kecewa. Aina tidak dapat meneruskan kata-katanya. Ketika itu, Faridah campur tangan. Abang, biar saya jelaskan. Jelaskan apa? Selama ni, orang yang saya jumpa tuh, Amir, kawan lelaki Aina. Pikiran Asman menjadi keliru. Lelaki muda yang dijumpai oleh istrinya adalah teman lelaki anaknya? Saya tak faham. 2 bulan lepas, Aina ada masalah. Faridah meneruskan penjelasannya dengan berhati-hati. Masalah apa? Suara Asman menjadi tajam. Aina mula menangis dan mengaku. Ayah, Aina ingat Aina dah buat silap besar. Aina takut sangat kalau ada apa-apa jadi. Pada saat itu, riak wajah Asman berubah serta-merta. Apa? Aina tak datang bulan, jadi Aina ingat Aina mengandung. Aina takut, jadi Aina beritahu Mak saja. Asman terkejut dan terdiam. Mujur, bukan mengandung. Sebab stres saja, sambung Faridah. Tapi sebab hal tu, Amir rasa bersalah sangat dan hubungi saya. Dia nak minta maaf, sebab tu kami berjumpa. Suara Asman masih kedengaran tidak percaya. Ya, Amir betul-betul menyesal. Dan saya dapat rasa dia betul-betul sayangkan Aina. Jadi, semua yang saya nampak selama ni, Asman teringat akan semua adegan yang disaksikannya. Mungkin abang nampak masa saya bagi nasihat pada Amir. Faridah coba menjelaskan salah faham suaminya. Kalau macam tu, benda dalam dompet tu apa? Tanya Asman dengan berhati-hati. Benda apa? Kondom tu. Mendengar kata-kata itu, wajah Faridah dan Aina serta-merta menjadi merah. Oh, yang tu, Faridah menjelaskan dengan cemas. Itu klinik kesehatan bagi masa saya pergi kaunseling pendidikan seks. Saya simpan untuk Aina. Pendidikan seks? Sebab hal ni, saya sedar Aina masih jahil, jadi saya pikir dia perlukan pendidikan yang betul. Asman mula faham keadaan, tetapi masih ada beberapa perkara yang sukar dipercayainya. Jadi, kenapa awak berbohong setiap kali keluar? Bukan berbohong, tapi saya tak boleh beritahu lagi, jadi saya bagi alasan. Faridah menunjukkan riak wajah bersalah. Aina belum bersedia nak kenalkan kawan lelaki dia pada ayah. Aina mengangguk dan berkata, Aina takut ayah marah, jadi Aina asyik tangguh. Mendengar kata-kata anaknya, hati Asman menjadi resah. Dia baru sadar betapa besarnya salah fahamnya selama ini. Jadi, yang saya nampak di rumah tu pun, Amir datang nak minta maaf. Tapi abang tiba-tiba balik, jelas Faridah. Asman teringat akan hari itu. Jadi sebab tu kamu berdua cemas. Ya, kami belum bersedia nak kenalkan dia, tapi tiba-tiba terserempak. Asman kini mula faham segalanya. Tetapi pada masa yang sama, dia juga berasa malu kerana telah salah sangka. Jadi, selama ni, Asman tidak dapat meneruskan kata-katanya. Dia terlalu malu kerana telah mencurigai istrinya. Tak apa, Bang. Memang patut pun abang salah faham. Faridah menenangkan suaminya. Tapi kenapa tak beritahu awal-awal? Awak tahu tak betapa terseksanya saya? Suara Asman kedengaran sedikit menyalahkan. Maaf, tapi saya kena fikirkan Aina dulu. Salah Aina, ayah. Jangan marahkan Mak.
Aina menangis sambil berkata, Aina tak berani, Aina takut ayah, jadi Aina asik tangguh. Melihat tangisan anaknya, hati Asman sakit. Adakah dia seorang ayah yang begitu menakutkan? Aina, ayah menakutkan sangat ke? Bukan menakutkan, tapi takut ayah kecewa. Bodohlah kamu nih, kalau kamu gembira, ayah pun gembira. Asman memeluk anaknya, kalau macam tuh, kena jumpa Amir nih. Betul ke, ayah? Wajah Aina menjadi ceria. Ya, orang yang anak ayah suka, mestilah ayah kena jumpa. Terima kasih, ayah. Tetapi di dalam hati Asman, masih ada perasaan yang bercampur baur. Rasa lega, tetapi pada masa yang sama, rasa menyesal dan malu karena telah mencurigai istrinya. Faridah, abang betul-betul minta maaf. Tak apa, saya pun patut beritahu awal-awal. Tak. Abang yang terlalu cepat buat kesimpulan. Asman teringat akan semua tindakannya dan mukanya menjadi merah. Terutamanya apabila teringat dia menebuk lubang pada kondom itu, dia berasa sangat malu. Tapi, dalam dompet tuh, ada satu kondom yang hilang, tanya Asman dengan berhati-hati. Oh, yang tuh, saya dah bagi pada Aina, jawab Faridah. Akhirnya saya beranikan diri untuk bagi pendidikan seks yang betul pada dia. Oh, begitu. Asman sedar betapa tidak masuk akalnya imajinasinya selama ini. Malam itu, perbualan keluarga mereka berlarutan sehingga subuh. Aina menceritakan lebih lanjut tentang Amir, dan Faridah pula meluahkan betapa risaunya dia selama ini. Asman juga dengan jujur menceritakan betapa salahnya sangkaannya. Terutamanya, dia dengan tulus meminta maaf karena telah mencurigai istrinya. Abang betul-betul minta maaf. Abang terlalu terburu-buru. Tak apa. Tapi lain kali, kalau abang rasa ada yang pelik, terus tanya. Jangan bayangkan sendiri. Baik. Abang janji. Malam itu, Asman dapat tidur dengan tenang buat kali pertama dalam masa yang lama. Semua salah faham telah selesai, dan hubungan keluarganya kembali pulih. Tetapi pada masa yang sama, dia juga merenung betapa dia tidak mempercayai istrinya, dan betapa sewenang-wenangnya dia membuat keputusan. Lain kali, aku kena betul-betul hati-hati, dan kena lebih banyak berbual dengan keluarga. Asman berazam sambil tertidur. Beberapa hari selepas kebenaran terungkap, Asman merenung kembali semua tindakannya dan berasa sangat bersalah. Pagi Isnin, semasa bersiap ke pejabat, pikiran Asman masih tertumpu pada kejadian hujung minggu. Walaupun di hadapan istri dan anaknya dia berkata dia faham, tetapi apabila sendirian, dia sadar betapa salahnya tindakannya. Abang, sarapan. Faridah menghidangkan sarapan seperti biasa, tetapi kehangatan itu membuatkan Asman berasa lebih malu. Terima kasih, abang oke ke? Muka nampak tak sihat. Oke. Kuma penat sikit. Tetapi Asman langsung tidak oke. Tiba di pejabat, dia sukar untuk menumpukan perhatian pada kerja. Peristiwa 2 bulan lalu asyik bermain di pikirannya. Bodohnya aku. Asman berbisik sendirian. Terutamanya apabila teringat dia menebuk lubang pada kondom dengan jarum, mukanya menjadi panas. Selepas mengetahui ia adalah tanda keprihatinan seorang ibu terhadap anaknya, dia sadar betapa kejinya tindakannya. Pada waktu makan tengah hari, Kamal datang menghampirinya. Asman, hujung minggu ada berita baik ke? Muka nampak ceria sikit. Oh, ada masalah keluarga sikit dah selesai. Baguslah, dah beberapa hari kau nampak murung. Mendengar kata-kata Kamal, Asman sekali lagi sadar betapa sensitifnya tindakannya, sampai ke tahap memberi kesan kepada rakan sekerja. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Asman dengan tulus meminta maaf kepada Faridah. Faridah, abang betul-betul minta maaf. Abang dah salah sangka. Kan saya dah kata tak apa. Benda dah lepas. Tak oke. Abang dah curiga pada awak. Abang malu sangat. Suara Asman dipenuhi dengan penyesalan yang tulus. Terutamanya masa abang jumpa benda tu dalam dompet. Saya tahu. Saya perasan kedudukannya dah berubah. Mendengar kata-kata Faridah, Asman berasa lebih malu. Dan sebenarnya, abang ada buat benda yang lebih teruk. Benda apa? Abang tebuk lubang pada kondom tu dengan jarum. Mendengar kata-kata itu, Faridah terdiam seketika. Apa? Abang betul-betul minta maaf. Rasanya abang dah gila masa tu. Asman menundukkan kepalanya, bertaubat. Abang. Faridah terkejut dengan tindakan suaminya, tetapi pada masa yang sama, dia dapat memahami betapa terseksanya suaminya. Saya faham betapa susahnya abang masa tu, tapi sampai macam tu sekali, abang tahu. Abang betul-betul salah.
Lepas nih, abang takkan pikir macam tu lagi. Mendengar pengakuan jujur Asman, hati Faridah menjadi resah. Hakikat bahwa suaminya mencurigainya sampai ke tahap itu menyakitkan, tetapi dia juga tahu ia adalah karena suaminya terlalu menyayanginya. Lain kali, kalau abang rasa ada yang pelik, terus tanya. Jangan buat kesimpulan sendiri. Baik, abang janji. Keesokan harinya, Selasa, Asman menelepon Aina. Aina, ayah nih. Ya, ayah. Ada apa? Bila-bila nanti, bawa Amir datang rumah. Ayah nak jumpa dia secara rasmi. Betul ke, ayah? Ayah nak jumpa dia? Suara Aina kedengaran gembira. Ya, orang yang anak ayah suka, mestilah ayah kena jumpa. Terima kasih, ayah. Amir mesti gembira. Dan Aina. Ya? Kalau ada apa-apa masalah, bila-bila masa saja beritahu ayah. Jangan takut. Baik, ayah. Selepas menamatkan panggilan, Asman merenung betapa otoritariannya dia sebagai seorang ayah, sampai ke tahap anaknya takut padanya. Dia berazam untuk menjadi ayah yang lebih mesra. Pada petang Khamis, Aina datang ke rumah bersama Amir. Amir memberi salam dengan sopan. Assalamualaikum, Pak Cik. Waalaikumsalam, Amir. Dah banyak dengar cerita pasal kamu. Duduklah. Asman meneliti Amir. Seorang pemuda yang sopan dan kelihatan jujur. Pak Cik, selama ini saya betul-betul minta maaf. Amir menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Sebab kami, keadaan di rumah jadi kecoh. Itu masalah keluarga kami. Kamu tak salah apa-apa. Asman menenangkan Amir. Sebaliknya, dia yang berasa bersalah karena telah memandang Amir dengan pandangan yang salah. Kamu betul-betul sayangkan Aina ya? Ya, Pak Cik, saya betul-betul sayangkan dia. Kalau macam tu, cukuplah. Sebagai ayah Aina, Pak Cik minta tolong jaga anak Pak Cik baik-baik. Baik, Pak Cik. Terima kasih. Makan malam pada hari itu berlangsung dalam suasana yang ceria buat kali pertama dalam masa yang lama. Sambil berbual dengan Amir, Asman merasakan pemuda ini benar-benar orang yang baik. Amir, lain kali datanglah selalu. Baik, Pak Cik. Terima kasih. Dan bila keluar dengan Aina, jaga batas. Mendengar kata-kata Asman, Amir dan Aina serta-merta menjadi merah muka. Baik, Pak Cik. Malam itu, Asman berbual dengan Faridah sambil minum teh. Amir tuh budak baik, kan? Sejak pertama kali jumpa, saya dah dapat tanggapan yang baik. Awak tolong dia tuh memang satu tindakan yang betul. Asman mengakui kebijaksanaan istrinya. Tapi, kalau awak beritahu saya awal-awal kan bagus. Maaf, saya pikirkan Aina dulu. Abang faham, sebagai seorang ibu, itu perasaan yang normal. Asman kini dapat memahami hati istrinya. Beberapa hari kemudian, Asman merasakan dirinya telah berubah. Dia lebih banyak berbual dengan keluarga, dan coba untuk tidak membuat kesimpulan terburu-buru. Abang, hari ini Amir hubungi saya. Dia kakak papa. Dia kata nak kenalkan Aina pada ibu bapa dia minggu depan. Cepatnya, nampaknya dia serius. Asman terfikir tentang masa depan anaknya. Rasanya seperti dia boleh melepaskan anaknya kepada seseorang yang boleh dipercayai. Kalau macam tu, kita pun kena jumpa ibu bapa Amir. Betul tuh. Kena jumpa secara rasmi. Malam itu, Asman berpikir sendirian tentang pengajaran yang diberikan oleh peristiwa 2 bulan lalu. Kepercayaan ini rupanya penting sangat. Dia malu karena telah mencurigai istri yang telah hidup bersamanya lebih 20 tahun. Dan dia sedar betapa tidak berasasnya syakwa sangkanya. Lain kali, aku kena betul-betul hati-hati dan kena lebih percayakan keluarga. Asman berazam, dia mahu menjadi suami dan ayah yang lebih baik melalui peristiwa ini. Beberapa hari kemudian, Asman berkata kepada Kamal, Kamal, hari itu kau ada cerita pasal masalah pasangan berumur, kan? Iya. Kenapa? Cerita-cerita macam tu, kena hati-hati, boleh jadi salah faham. Tiba-tiba saja kau cakap macam ni. Pengalaman sendiri, kena betul-betul hati-hati. Kamal melihat riak wajah serius Asman dan tidak bertanya lagi. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Asman berkata kepada Faridah, awak dah banyak bersusah payah. Sebab saya, tak adalah. Sekarang semua dah oke, kan? Terima kasih. Betul-betul terima kasih. Asman memegang tangan istrinya dengan erat. Rasanya seperti baru sekarang mereka menjadi pasangan suami istri yang sejati. Dan di dalam hatinya, dia berazam. Lain kali, dia akan lebih banyak berbual dan lebih saling mempercayai agar salah faham seperti ini tidak akan berlaku lagi. Beberapa bulan berlalu. Selepas musim luruh dan musim sejuk, musim bunga tiba kembali,
dan rumah Asman telah berubah sama sekali. Dari luar, ia kelihatan sama, tetapi hubungan di antara ahli keluarga menjadi lebih mendalam dan mesra. Pada suatu petang Ahad yang cerah di bulan April, Asman sedang duduk di sofa ruang tamu membaca surat kabar. Tetapi, tidak seperti dulu, dia tidak membaca sendirian. Dia duduk bersebelahan dengan Faridah dan membacanya bersama-sama. "Abang, tengok artikel nih. Pasal cara komunikasi pasangan muda zaman sekarang." "Mana?" Asman tersenyum membaca artikel yang ditunjukkan oleh istrinya. Jika dibandingkan dengan dirinya beberapa bulan lalu, dia telah banyak berubah. "Bagus juga kalau kita guna cara-cara nih." Sebenarnya, selama beberapa bulan, mereka sekeluarga telah menghadiri 3 sesi kaunseling keluarga. Peraturan yang diajar oleh kaunselor itu mudah tetapi berkesan. Luahkan perasaan terlebih dahulu, jangan menyalahkan, dan sahkan fakta sebelum membuat penilaian. 3 janji ini kini telah menjadi peraturan baru di rumah mereka. Betul tuh. Terutamanya bahagian nih, dengar sampai habis apa yang pasangan cakap, itu menarik. Mendengar kata-kata Faridah, Asman mengangguk. Itulah yang telah diusahakan oleh mereka berdua selama beberapa bulan. Tiba-tiba, kedengaran bunyi dari pintu depan. Nampaknya Aina dan Amir telah tiba. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Masuklah." Amir pun, "Apa kabar?" Asman menyambut mereka dengan mesra. Kini, kedatangan Amir ke rumah mereka adalah sesuatu yang biasa dan menggembirakan. "Ayah, Mak, ada berita baik." Wajah Aina berseri-seri. "Berita baik apa?" "Amir dah dapat kerja." "Betul ke?" "Tahniah, Amir." Faridah yang pertama mengucapkan tahniah, dan Asman juga menepuk bahu Amir dengan gembira. "Tahniah, Amir." "Syarikat mana?" "Syarikat IT sederhana besar. Bidang yang saya belajar, jadi saya gembira sangat." "Baguslah tuh, berbaloi usaha kamu." Asman dengan tulus mengucapkan tahniah kepada Amir. Pemuda yang beberapa bulan lalu dipandangnya dengan curiga, kini telah menjadi seperti ahli keluarga yang disayangi. Dan Aina memandang kedua ibu bapaknya silih berganti. "Boleh tak kalau kita bincang pasal kawin bila Amir dah stabil nanti?" Mendengar kata-kata itu, Asman dan Faridah sedikit terkejut. Tetapi kegembiraan lebih besar dari kejutan. "Kawin?" "Ya. Belum ada perancangan yang konkret, tapi bila Amir dah stabil, kami nak fikirkan secara serius." Mendengar kata-kata anaknya, hati Asman menjadi resah. Anaknya akan berkahwin adalah satu kegembiraan, tetapi juga satu kesedihan. "Walaupun saya masih banyak kekurangan, saya janji akan bahagiakan Aina." Amir memberi salam dengan sopan. "Amir, apa yang kami nak risaukan? Asalkan kamu berdua gembira, itu yang paling penting." Mendengar kata-kata Asman, Aina dan Amir serta-merta tersenyum lebar. "Kalau macam tuh, apa kata kita jumpa ibu bapak Amir dan adakan pertemuan keluarga?" Cadang Faridah, dan semua orang bersetuju. Makan malam pada hari itu dihabiskan dengan gembira bersama seluruh keluarga. Asman sadar betapa berharganya saat-saat seperti ini. "Ayah, nampak banyak berubah sekarang," kata Aina, dan Asman sedikit malu. "Berubah macam mana?" "Dulu garang sikit, sekarang lebih mesra, dan lebih banyak dengar cerita kami." "Oh ya, ayah dulu pendiam ke?" "Bukan pendiam, tapi menakutkan sikit." Mendengar kata-kata jujur Aina, Asman tersenyum. Beberapa bulan lalu, dia pasti akan terluka mendengar anaknya takut padanya, tetapi sekarang ia hanya terasa lucu. Lepas nih, ayah akan coba jadi ayah yang lebih mesra. Sekarang pun dah cukup baik. Selepas makan, Aina dan Amir pulang awal. Asman dan Faridah berbual sambil mencuci pinggan bersama-sama. "Abang, betul kata Aina, abang banyak berubah." "Oh ya? Dulu, abang suka buat keputusan sendiri, tapi sekarang abang lebih banyak tanya pendapat saya." Mendengar kata-kata Faridah, Asman mengangguk. Dia sadar banyak yang telah berubah sejak peristiwa itu. Peristiwa hari itu mungkin ada hikmahnya. "Hikmah? Ya. Kalau bukan sebab tuh, mungkin kita tak akan jadi serapat nih." Asman amat bersetuju dengan kata-kata istrinya. Waktu yang sukar itu akhirnya telah mengeratkan lagi hubungan keluarga mereka. Minggu berikutnya, pertemuan antara kedua-dua keluarga diatur. Pada mulanya, Asman berasa gemetar, tetapi dia mendapati ibu bapak Amir adalah orang yang sangat baik. "Pak Cik, Mak Cik, selamat berkenalan." "Ya, anak kami banyak menyusahkan." Tak adalah, anak kami yang lebih banyak menyusahkan." Pertemuan antara kedua-dua keluarga berlangsung dengan lebih mesra dari yang dijangkakan. Terutamanya, Ibu Amir sangat serasi dengan Faridah dan mereka cepat menjadi rapat.
Ainani cantik dan baik budaknya. Bertuah anak kami dapat jumpa orang baik. Amir pun budak baik. Kami yang lebih berterima kasih. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Asman berbual dengan Faridah sambil minum teh. Ibu bapak Amir orang baik. Betul tuh. Lega rasanya. Nampaknya anak kita akan kawin dengan orang yang baik. Mendengar kata-kata Asman, Faridah tersenyum. Nak kawin lambat lagi. Tapi dah jumpa orang baik, syukurlah. Malam itu, Asman berpikir sendirian. Tentang perubahan yang berlaku selama beberapa bulan. Perubahan terbesar adalah komunikasi dengan keluarga. Dulu, dia suka menyimpan pikiran sendiri. Tetapi sekarang, dia coba untuk berbincang apa saja dengan keluarga. Dan yang paling penting, kepercayaan. Dia sadar betapa pentingnya saling mempercayai dan bergantung. Beberapa minggu kemudian, Asman berpeluang berbual dengan rakan sekerja mudanya. "Encik Asman, macam mana nak jaga rumah tangga baik-baik?" tanya seorang rakan sekerja muda dengan serius. Asman berpikir sejenak. Yang paling penting, komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi? Ya. Kalau rasa ada yang pelik, jangan buat kesimpulan sendiri, mesti berbual. Dan percaya pada pasangan pun penting. Asman memberi nasihat berdasarkan pengalamannya. Nampak mudah, tapi sebenarnya susah. Tapi itu yang paling penting. Pada suatu hujung minggu di bulan Mei, keluarga mereka mengadakan party barbeque. Aina dan Amir juga turut serta, dan Faridah menyiapkan makanan yang lazat. Ayah pandai bakar daging. Mestilah. Ayah memang pakar babni. Asman berkata dengan bangga sambil membalikan daging. "Biar saya tolong." "Tak apa, Amir. Kamu duduklah dengan Aina." "Terima kasih." Ketika itu, Faridah membawa minuman keluar. "Jom, kita toast." "Toast untuk apa?" "Untuk kebahagiaan keluarga kita." Apabila semua orang mengangkat gelas, Asman berkata, "Dan untuk saling percaya dan menyayangi." Bunyi gelas berlaga bergema di taman. Malam itu, selepas Aina dan Amir pulang, Asman dan Faridah duduk di taman sambil melihat bintang. "Abang, gembira tak?" "Gembira." Asman memegang tangan istrinya dengan erat. Peristiwa hari itu betul-betul jadi pengajaran. Lepas nih, kita kena lebih banyak berbual dan lebih percaya supaya tak ada salah paham lagi. Saya pun sama. Kalau ada apa-apa masalah, saya akan terus cakap, tak akan pendam seorang. Janji mereka berdua adalah janji yang tulus. Beberapa bulan kemudian, majelis pertunangan Aina dan Amir diadakan. Walaupun kecil-kecilan, ia adalah satu saat yang sangat bermakna. Aina, cantiknya. Asman hampir menitiskan air mata melihat anaknya yang memakai baju kurung modern berwarna putih. "Ayah, janganlah menangis." "Tak menangis. Cuma terharu. Amir akan jaga kamu baik-baik. Jangan risau." Aina tahu. Aina percaya pada Amir. Hari itu, Asman merasakan banyak perkara. Melihat anaknya membesar dan bahagia bersama orang yang baik, dan rasa syukur, karena seluruh keluarga dapat menyaksikan semua proses itu bersama-sama. Lewat malam, apabila pulang ke rumah, Asman dan Faridah berbual sambil minum teh. Hari yang indah, betul tuh. Aina nampak gembira, awak pun dah banyak bersusah payah. Apa pula, dah memang tanggung jawab. Mendengar kata-kata Faridah, Asman sekali lagi berasa berterima kasih kepada istrinya. Malam itu, sebelum tidur, Asman merenung kembali setahun yang lalu. Waktu yang sukar yang bermula dengan Syakwasangka akhirnya telah memberi pengajaran yang berharga kepada seluruh keluarga. Syakwasangka itu cepat, tetapi kepercayaan memerlukan keberanian yang lebih besar. Asman berpikir sambil tertidur dengan tenang. Dengan keyakinan bahwa esok, dia akan menghabiskan satu lagi hari yang bahagia bersama keluarganya. Kini, di meja makan rumah Asman, setiap malam dipenuhi dengan gelak tawa yang hangat. Dan di dalam gelak tawa itu, terkandung hati yang tulus saling mempercayai dan menyayangi. Rumah yang beberapa bulan lalu dipenuhi dengan syakwasangka dan salah faham, kini melimpah dengan kepercayaan dan kasih sayang. Dan di pusat perubahan itu, terdapat perbualan, komunikasi, dan yang paling penting, hati yang saling mempercayai. Asman kini yakin, kebahagiaan sejati bermula dari kepercayaan, bukan syakwasangka. Semoga dalam kehidupan seharian kita semua seperti Asman, dapat memilih perbualan yang hangat berbanding penilaian yang terburu-buru, dan kepercayaan yang mesra berbanding syakwasangka yang dingin. Semoga ini menjadi satu kesempatan untuk kita merenung kembali betapa pentingnya masa yang berharga bersama keluarga dan hati yang coba untuk saling memahami. Saya akan kembali dengan cerita yang baik yang akan menyentuh hati Anda. Semoga hari Anda dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan bersama keluarga.
Langganan dan sukaan Anda adalah pendorong besar untuk saya mencipta cerita yang lebih baik. Terima kasih.